Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ikhwan, a'azakumullah. Semoga kita dirahmati Allah Jalla wa'ala. Yang kita hormati Tuan Guru kita Ustaz Ali Abdul Rahman. Kita sambung baca Riyadhus Salihin di bawah bab larangan mendatangi dukun, tukang ramal dan lain sebagainya. Itu hari kita baca hadis pertama, hadis kedua. Malam ni kita nak masuk hadis ketiga. Hadis ketiga daripada Safiyah binti Abu Ubaid. Safiyah binti Abi Ubaid an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Boleh Abang? Abang tolong baca sama tak? Hadis Safiyah. Okey. Dari Safiyah binti Abu Ubaid, dari salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangkan seorang peramal lalu bertanya sesuatu kepadanya dan membenarkannya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Riwayat oleh Muslim. Apa man pakai hitam cantik tu. Naik dia naik. Saya tak payah pakai hitam man. Sahabat sebelah Abang Man, Haji apa? Zaharuddin, Syarifuddin, Samsul, Haji Samsul. Oh, Samsul Bahri. Oh, Bahrain. Satu negeri yang pelik Ustaz Ali dalam dunia. Bahrain ni satu negeri dalam sejarah, dia negeri yang paling pelik dalam dunia. Pasal dia bah dulu baru hujan. Dia sepatutnya hujan dulu baru bah. Dia pergi bah dulu baru rain. Sahabat biasanya panggil Bahrain kah? Panggil apa? Oh, Syam. Ha? Satu negeri Syam. Okey. Sahabat baca hadis yang tiga. Tak apa. Kita tengok. Dari Habibah bin Al-Qawi radhiyallahu anhu, katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramalan dengan garis-garis bilik perhubungan antara nasib serta pergerakan burung untuk melihat pergi, semuanya adalah dari perbuatan sihir atau pertandungan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad hasan. Riwayat Abi Daud dengan isnadnya yang hasan. Okey. Hadis yang berikutnya adalah hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat yang berbaju oranye boleh baca kah? Ada buku sahabat? Saya nak panggil apa? What I must call you? Yahya. Apa dia? Hizir. Betul bacaan saya? Sila sahabat. Kalau short name Hizir juga. Kok Ray kah? Mi kah? Okey, sila sahabat. Siapa yang mempelajari sebahagian dari ilmu wujud atau berarti yang mempelajari sebahagian daripada sihir, lalu bertambah menurut banyak yang dipelajari. Riwayat Abi Daud. Hadis ini riwayat daripada Abi Daud. Baik. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita menyambung hadis yang kedua, ketiga dan yang keempat. Kesemua hadis-hadis ini ikhwan, secara kita kata apa, secara literalnya, secara zahirnya kita nampak satu benda larangan mendatangi dukun
dengan berbagai-bagai jenis larangan. Satu, larangan dalam bentuk apa? Mengancam. Ini kita belajar kitab dulu bulan puasa kita belajar belas siang, kitab Imam Zahabi Al-Kabair, dosa-dosa besar. Di situ Imam Zahabi bagi pengenalan macam mana kita nak kenal kata dosa tu dosa besar. Salah satunya dia kata ialah cara kita kenal apabila bila dosa itu dilarang dan ada ancaman azab untuk dosa itu, dan ancaman tu berat, maka itu petanda dosa itu dosa besar. Dalam hal sihir ni, tadi hadis yang kedua kita jumpa, hadis daripada isteri Nabi, hadis Muslim, menyebut tentang siapa pergi jumpa Tok Bomo ni semua ni 40 hari Allah Ta'ala tolak ibadat dia. 40 hari ghairu maqbul, mardud. Tuhan tak makbul dengan makna kata mardud, Tuhan tolak. Tapi kalau dia tak solat, dia berdosa. Dia tak menjalankan hukum taklif, dia mukallaf, dia berdosa. Tetapi Allah hukum dia dalam bentuk kata apa? Allah tak mau bagi pahala. Kenapa Allah buat begitu? Kerana untuk menunjukkan pelanggaran dia kepada sesuatu yang sangat berat. Yang dia buat itu adalah sesuatu yang sangat berat. Kenapa? Kenapa? Ini kita masuk topik kita. Kenapa? Kerana hadis yang pertama kita baca tu, Nabi menyebut antara hubungan kahin, arraf dengan syaitan. Nabi menyebut itu ada hubungan, Mbak Amik, antara kahin, arraf. Kita kata dua perkataan tu dalam bahasa bercakap kita ni, kita kata Tok Bomo lah. Walaupun sebut kahin tu dia ada makna tertentu lah, bomo dalam bidang apa, tapi saya kumpulkan dengan makna kata bomo. Boleh tengok nasib akan jadi, boleh meramalkan nasib yang dah jadi. Ini kerja kahin dan kerja arraf. Lepas tu di tengah-tengah tu pula dia ada juga nama-nama lain. Tok Bomo yang buat kerja khusus ni, dia ada spesialis dia dalam bidang-bidang tertentu, ada nama lain, tapi dua nama ni dipakai dalam hadis. Bila kata dua nama ni, di bawahnya dia rangkai semua. Jadi kita pakai lagu tu senang, kahin dan arraf. Bacaan dia dengan sabdu arraf. Ya. Nabi sebut dalam hadis yang kita baca tu, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, depa ni ada hubungan dengan syaitan. Sampai Nabi guna perkataan syaitan, fayastariqu asyaitanu sam'a fayasma'uhu fayuhihi ilal kuhan. Dia pergi curi berita di langit sana. Lepas tu Nabi guna perkataan fayuhihi, syaitan itu mewahyukan kepada al-kuhan. Masa dia pindah cerita tu balik, Nabi kata apa? Fayakzibuna ma'aha. Dia campur dengan cerita bohong. Macam mana dia campur? Nabi kata mi'ata kazbatin, dengan 1000 pembohongan, min indi anfusihim, daripada diri mereka. Syaitan tu pun bohong, bomoh tu pun bohong. Okay, tak apalah bab bohong ni, kita kata bumi mana tak ditimpa hujan, siapa tak pernah bohong kan. Okeylah kalau bohong tu tolak tepi. Tapi yang nak tolak tepi ni, yang ni macam mana? Apa dia? Hubungan dia dengan syaitan. Itu nak buat macam mana? Okeylah, bolehlah kata bohong biasa-biasalah. Saya lumrah kan? Lumrah hidup. Pentas dunia, bohong-bohong sikit-sikit. Mesti pandai mesti pandai temberang. Jadi ada beza bohong dengan temberang tu tak, kalau dia tak letak dalam satu perkataan. Bila orang nampak kita bohong, kita adjust jadi temberang. Tapi okeylah, boleh terimalah. Tapi yang campur dengan setan ni macam mana? Siapa yang nak mengadakan hubungan dengan Tuhan boleh terima hubungan dengan setan. Sebab Pak Mik sekurang-kurangnya, walaupun hukum dia sunat, tapi ini adalah satu benteng yang dahsyat. Apa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Walaupun dia sunat, dalam solat kita baca pada hak mula tu kan, kita tak disunatkan baca tiap-tiap rakaat, hak mula tu saja. A'udzubillah, sunat di hay'ah. Kita baca Quran di luar sembahyang kan, sunat. Tetapi dia punya maksudnya adalah a'udzu, perlindungan, bukan kedekatan. Sepatutnya kali itu baik mesti didekatkan, diqaribkan, tapi ini jahat. A'udzu billahi, aku memohon perlindungan. Dan dalam hal setan ni tak ada siapa boleh tolong kita melainkan Tuhan saja. Kita tak boleh guna otak lawan setan, dan kita tak boleh guna senjata lawan setan. Tak ada benda kita lawan setan. Nak lawan dengan apa? Dia bukan duduk depan kita. Kita nak pergi hara dia dengan senjata, tak boleh. Dan kita punya akal, nak pakai akal kita nak pergi buat ambush serangan kat dia, tak mana? Setan ada di kelab-kelab malam. Bukan kata kelab malam, tempat kita melontak jamrah pun ada dia. Kita duduk tawaf kita tawaf di mana? Kaabah. Nak jawab di mana? Semua duduk kira dia. Kita tawaf di Kaabah, Baitullah pun dia ada. Tapi Allah ajak kita, yang boleh ada benteng kita dengan dia hanya Allah saja boleh buat benteng. Jadi pertemuan dengan syaitan, kawan dengan syaitan, momen dengan syaitan adalah suatu keadaan yang cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Itu menunjukkan perseteruan kita dengan Tuhan. Hari ini malam Jumaat kita baca Yasin sampai ayat Ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Betul? Saya tak baca terjemah kan? Sambungan dia innahu lakum Allahu akbar. Anak siapa ni ya Allah? Dia kan terjemah sekali bab ni. Baik, lepas Allah kata la ta'budu ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apabila ruang kosong itu ada, Allah suruh kita isi dengan apa? Jom sambungan ayat tu. Innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Dan Allah kata wa ani'budu, hanyalah kamu beribadah kepada aku saja. Tak boleh ada hubungan dengan syaitan. Tak boleh. Inilah jalan yang lurus. Ya Allah. Jadi kita tak boleh ada hubungan dengan syaitan. Macam mana kita nak pergi jumpa satu orang yang kita panggil dia bomo, dia dukun, dia ada hubungan dengan syaitan. Kalau kita kata pejam mata lah dia bohong, dia ramal, okeylah kita boleh pejam mata. Tapi hubungan dengan syaitan macam mana nak buat? Dia tak boleh ramal tanpa bisikan syaitan. Sebab dia bukan daripada firasat. Firasah. Kita bisa dengar perkataan tu kan? Firasat, dikatakan ittaqu firasatul mukmin kan? Apa dia firasat? Firasat ni adalah satu pengalaman hidup berdasarkan ilmu, tajribah, pengalaman dan kematangan. Dia jadi firasat. Firasat ni apa dia? Satu kematangan ilmu yang kawan yang berfirasat ni, dia belajar daripada tajribah, pengalaman dia lalui, berdasarkan kematangan fikiran dia, hikmah yang dia belajar dari pengalaman hidup dia, disusuli dengan hubungan dia dengan Tuhan. Bila jadi sesuatu pada orang, dia mampu bagi firasat, dia mampu bagi pengertian pada kawan tu. Hang jangan buat benda lagu ni, nanti hang susah. Sedangkan kawan tu tak susah lagi. Kenapa dia boleh kata susah? Dia telah melalui tajribah hayat, pengalaman hidup yang dahsyat. Jadi kalau orang tu dia sedang membesar, dia tak ada firasat dia tak jadi. Jadi firasat ni ada dua. Satu firasatul huda daripada mukmin, satu firasat fujur, dia daripada fajir, daripada orang jahat. Orang jahat dia ada firasat, dia tengok, dia boleh dia tengok satu orang tu, dia tahu nak bentuk macam mana
orang ni bolehkah jadi jahat? Tak boleh. Itu firasat juga. Bolehkah kita ambil firasat orang jahat? Boleh ambil, tapi nak kena tengok dia firasat kita buat apa. Macam orang pergi jumpa bomo kan, apa saja bomo bagi tahu pada kita yang tak ada hubungan dengan syaitan, yang tu kita boleh ambil lah. Dia bagi tahu apa? Dia kata kalau hang ni duk sakit perut, nak bagi hilang sakit perut, duk ulang alik pergi tandas ni, makanlah teh tak ada apa, tak ada gula ke, hang gigit alia bara ke. Yang tu bolehlah kita ambil based on kita punya knowledge lah. Tumbuhan orang putih panggil apa? Tumbuh plant. Maksud tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Florus lah. Herba something like itulah. Herb. Homopati. Alamak. Herb kan? Herb. Dia bagi pada kita, walaupun dia bomo, ada jin banyak, tapi masa dia bagi petua tu daripada alami. Itu kita boleh terimalah. Itu nama dia firasat datang daripada ahli fujur. Dapat diterima sebab dia at par dengan kita punya reality kehidupan. Cik Din dia bagi petua kan, kalau duk main mengaji, duk bersila lengoh lagu ni, senang dia kata. Main lambat sikit, hilang lengoh. Main usah nak habis, hilang lengoh. Yang tu mau jentik telinga dia lah. Tapi dia mula meramal. Dia tengok sana, dia tengok hujan, dia tengok tu, dia nak ramal. Ini tidak dapat dibenarkan. Jadi ini perkara paling dahsyat yang ada kepada apa? Kepada bomo, apa dia? Hubungan dia dengan syaitan dan pembohongan dalam memberi ramalan itu. Dan itu datang daripada mana? Daripada syaitan. Dan kita tak tahu benda ni ikhwan, malaikat Nabi yang bagi tahu kepada kita. Subhanallah. Nabi kata kadang-kadang dulu sebelum Nabi kita diutuskan menjadi Nabi, itu berdasarkan dalam surah Jin, memang mereka boleh naik. Dalam hadis yang kita baca, hadis kedua tu, hadis pertama tapi dalam bahagian kedua tu, Nabi kata innal malaikata tanzilu fil anani. Malaikat turun sampai kepada anan, as-sahab, awan. Masa tu jin-jin ni semua dia lari. Dia nak pergi dengar apa malaikat duk cakap. Dia nak ambil. Tapi bila Nabi diutuskan, mereka tak boleh pergi. Mereka pergi saja, Allah rejam mereka. Allah baling mereka dengan api. Jatuh sana, jatuh sini. Mereka tak boleh pergi dah. Maka masa mereka boleh pergi dulu tu pun, mereka mai, mereka campur dengan bohong. Pergi kat bomo campur lagi bohong. Dah ada macam-macam bohong. Tambah hari dia tak boleh pergi dah. Dia cuma boleh terbang. Cara dia lah dia terbang macam mana saya pun tak tahu. Tapi dia boleh terbang pergi ke awan. Dia boleh berlegar di situ. Itu cara hidup dia, makhluk ni. Lepas itu Allah tak bagi kita tengok dia. Dalam surah apa? Dalam surah Al-A'raf. Allah kata kamu takkan dapat tengok mereka. Mereka dapat tengok kamu. Jadi pasal itu kalau orang kata saya jumpa jin, tu nak kena dihati-hatikan lah. Pasal Quran kata tak boleh tengok. Yang kita boleh tengok ni bila dia menumpang pada benda lain. Dia tumpang dekat kain-kain terbang. Dia saja tu kita tak boleh tengok. Pasal Allah kata tak boleh tengok. Artinya kalau kita tengok, something happen kepada kita. Cedera berbola mata ke, jantung kita tak kuat ke, kan dia daripada api. Mana boleh dia mendekati anak Adam daripada tanah? Tak boleh. Macam mana Cik? Dia merupa. Dan dia nak rupa ni pun dia kena tumpang benda-benda yang benda itu sesuai dengan dia. Dia tumpang ke ulang jadi cengih. Ada satu ketika Allah benarkan dia merupa dengan rupa satu makhluk lain, tapi itu hakikat dia. Cuma dia pakai wajah makhluk tu. Dia pakai real. Dia pakai macam dia merupa jadi ulang, bukan dia masuk dalam ulang. Memang dia betul. Dia itu bukan ulang, itu dia. Pasal tu dia akan main dengan mata yang luar biasa. Kehitaman dia pun bukan hitam macam saya. Saya hitam orang tak takut. Hitamnya memang takutnya. Dengan Nabi sebut ada 3 tanda day dia. Dia mesti ada 3 tanda. Kemerahan mata ulang, kecengian dia. Dia tengok kita tu macam Yasin sebut tadi, adu. Dia tengok musuh.
Dia hilang sifat ulang. Ulang ni cengih macam mana pun, sifat ulang Allah buat bila dia, yang Quran kata ada makhluk kami yang berjalan dengan perut. Ada binatang 2 kaki, ada binatang 4 kaki, ada binatang Tuhan kata kami buat yamshi ala batniha, dia berjalan atas perut dia. Makhluk jalan atas perut ni Allah Ta'ala buat sifat dia lagu mana? Dia tengok satu objek, dia akan undur. Bila dia tak boleh undur, baru dia buat satu punya serbuan perang Uhud. Jadi ulang ni, sebutlah anaconda ke apa sekalipun, sifat dia akan lari tengok. Dan Nabi sebut apa dalam riwayat Tirmizi? Nabi kata, di manakah keselamatan ulang? Nabi kata, pada sarangnya. Pasal itu dia takkan keluar daripada sarang dia. Di mana selamatnya ulang ni? Di sarang dia. Dia nak keluar ni mesti ada pasal. Dia panas terlebih ke? Dia lapar, ataupun dia terancam. Saja-saja dia takkan keluar. Maka Nabi kata apa dalam riwayat Tirmizi? Nabi kata demikianlah, Nabi kata agama ini akan selamat bila berada pada sarangnya. Sahabat kata, di mana sarang agama ni? Nabi kata, bumi aku ni, Madinah. Agama selamat di situ. Pasal di situ ada Rasulullah. Ya, kerana itu ikhwan, kalau makhluk ni menumpang pada binatang-binatang, dia ada dia punya karisma dia. Kita tengok dia terus, hati kita tak kata binatang, hati kita kata apa ni? Kita takut lain macam. Tuan Haji Abdul Karim, welcome back to Penang after your journey to KL. Ada kawan, pengalaman dia balik rumah, dia duduk apartmen kan berbelah-belah tingkat. Dia tinggal rumah dia 2-3 hari, dia balik macam biasa baca doa semua, buka rumah, dia pergi buka bilik dia. Dalam bilik dia ada anak gajah, hati-hati ada anak gajah. Itu ciri-ciri apa? Ciri-ciri bukan binatang. Kenapa? Kerana dengan kedudukan rumah dia apartmen, gajah nak tekan macam mana lift? Dia unreasonable, dia hilang. Reasonable tu hilang. Beli apa? Saya apa? Kita nak percaya tu berdasarkan peraturan akal tu, dia jadi tak logik. Kalau macam kita duduk rumah kampung, jumpa anak gajah, lepas tu pintu rumah pecah, duduk dalam bilik, tu makul lah, dia reasonable lah. Tapi 316 rumah kunci, pintu tak lekang, apa tak lekang, tapak-tapak tak ada, sekali buka-buka pintu bilik, anak gajah duduk atas katil dan katil tak reban. Takkan malaikat menjelma jadi gajah? Cadang kan? Maka itu ciri-ciri apa? Ciri-ciri kata itu adalah jin, syaitan. Dia nak ganggu kita. So berinteraksi dengan dia, janganlah berinteraksi pergi ambil garam bagi gajah makan. Dia tak ni. Cakap, bagi tahu kat dia, hamil rumah aku apa. Biasanya gajah lagu ni boleh cakap. Dan cakapnya pandai. Dia boleh cakap. Pasal dia bukan gajah. Dia boleh cakap. Dia kata, aku saja nak main rumah hang. Hang nak main rumah aku, yang bayar maintenance aku. Loan aku. Yang hang nak main tumpang pasal apa? Aku tak benarkan. Perkataan tak benar tu kena ucap dengan terang dan jelas. Aku tak benarkan hang duduk rumah aku. Dia akan kata, aku nak duduk juga. Aku tak benar hang duduk. Sekiranya hang enggan keluar daripada rumah yang Tuhan jadikan dia milik aku terpaksa bertindak. Biasanya yang bukan gajah ni, dia akan pergi. Kalau dia gajah betul, dia tak pergi, sebab dia tidak ada komunikasi. Kita dah cakap keluar daripada rumah aku, dia memang gajah. Dia tak boleh keluar. Maka syaitan. Jadi orang yang pergi komunikasi, panggil ambil maklumat dari syaitan ini, Nabi kata kalau siapa pergi tanya hal hidup pada dia, bermakna dia mendapat penjelasan dari syaitan, Nabi kata dia tak ada iman dengan Tuhan. Kerana kita dah belajar dah hadis 40 kan, hadis apa? Hadis Abdullah bin Mas'ud. Masa dia nak riwayat hadis tu, dia kata sadiqul masduq.
Dia panggil dekat Nabi Sadiqul Masduq, yang benar dan dibenarkan. 40 hari jadi apa? 40 hari jadi apa? 40 hari jadi apa? Apa Tuhan tu? Semua tu Tuhan yang tulis. Setan tak ada kena-mengena. Kita punya apa? Kita punya takdir ni sangat mulia, sangat elok, sangat indah. Tiba-tiba takdir seindah itu dibicarakan oleh makhluk yang cukup keji dan jahat, dan ke atas dia ada laknat Tuhan. Bagaimana boleh betul? Dan dia pula musuh anak Adam. Itu mesti dijauhi. Lepas tu hadis yang ketiga daripada Qabisah bin Mukhariq. Hadis ni Nabi kata al-iyafatu. Terjemahan yang sahabat Syam baca tadi betul. Al-iyafatu bermakna buat garis atas jalan. Buat garisan, lorek-lorekkan. Di sini dia kata corak-coret. Betul ya Gus? Corak-coret. Betul lah? Garis. Ini siapa nanti buat? Bomo buat. Bukan kita buat menggoli tu. Dia buat itu dengan bacaan untuk mendapat tafsiran. Wattiyaratu, dia pakai burung tu soalnya. Dia untuk apa? Dia nak jadikan burung tu petanda kepada dia nak safar. Dia nak tengok burung tu jadi macam mana. Burung tu dia buat sesuatu, dia baca sesuatu, burung tu miring ke kanan ke kiri ke, untuk dia sabitkan kerja tu, safar tu boleh berjalan ataupun tak boleh berjalan dengan niat itu. Maka dia pakai burung. Nabi kata wa tarqu wa tiyaratu wa tarqu minal jibti. Nabi kata kesemua ini, Nabi kata dia melepaskan burung, kesemua ini dia kata, dan dia membuat jalan-jalan itu semua ini untuk menafsirkan dia punya apa yang dia dapat daripada syaitan. Nabi kata minal jibti. Al-jibti bermakna sihir. Quran pun menyebut perkataan al-jibt dengan makna kata kuasa syaitan. Jadi makinlah bertambah kepada kita tentang hubungan yang datang daripada Rasulullah ini pada menyatakan bahawa bomo ini mereka ada kalimatul minal haq, mereka ada satu kalimat daripada kebenaran, tetapi yakhtafuha, telah dicampur dengan 100 pembohongan. Jadi macam mana kita nak terima? Tak boleh. Cuma hadis ni, hadis Qabisah ni, ada ulama kata dia dhaif. Walaupun Abi Daud kata isnad dia hasan, tetapi ada ulama menyebut hadis ni dengan dhaif. Tapi walaupun dia dhaif sanad, tapi makna yang ada hadis ini telah ada pada hadis-hadis sahih yang lain. Kerana itu An-Nawawi letak juga hadis ni, kerana maknanya sebagai kuat, betul, makna dia betul, cuma sanad dia adalah dhaif. Lepas tu kita tengok kepada hadis Abdullah bin Abbas, iaitu Nabi menyebut lagi satu bab berkenaan dengan man ikhtabasa ilman minan nujumi ikhtabasa syu'batan minas sihr zada wa ma zada, iaitu tentang orang belajar ilmu an-nujum. Ulama-ulama kita membahagikan ilmu nujum kepada dua. Satu, an-nujum, dia merujuk kepada makna falak tu. Ustaz, tengok bintang. Ni kalau orang baca kitab tentang Al-Mahdi ni, banyaklah akan keluar bintang melintang. Semua tu dia duduk di Yaman, ada satu geng baca bintang. Dia akan tengok bintang je. Dan sekarang takat hari ni pun dah muncul banyak sangat bintang. Salah satunya bintang yang muncul itu membawa kepada makna corona ni lah. Sebelum corona ni merebak dan kita nak kena cucuk virus ni, bintang tu telah melentang, bintang penyakit. Bintang tu telah lentang. Dia menunjuk kata penyakit akan datang dan kita akan kena. Dan kena tunggu lagi satu bintang pula, bintang yang menunjukkan kepada penawar. Dan bintang itu sangat ditakuti, sebab biasanya kalau bintang yang bawa penawar ni turun, dia akan bawa dengan satu fitnah lain pula. Ahli-ahli bintang ni, kalau bahagian nujum, dia tak ada kaitan dengan tu. Dia cuma tengok arah kiblat. Macam Quran ceritakan perjalanan dalam laut, kami bagi kepada mereka arah bintang adalah. Tapi yang Nabi nak sebut ni, bila melihat bintang diterjemah dengan nasib, ini bahagian yang mamnu'.
sangat ditegur. Sangat ditegur. Kenapa? Kerana di sana ada syaitan-syaitan yang akan merupa. Dia boleh rupa. Dia boleh rupa jadi bintang, dia boleh rupa jadi bulan, dia boleh rupa macam-macam. Cuma satu rupa je dia nak buat secara hakiki, Allah tak izin, rupa Nabi. Lain rupa dia boleh buat. Dan dia boleh buat rupa macam orang lain, mengaku Nabi boleh. Tapi momen dia nak ubah dia tu, exactly raut rupa ni, rupa orang putih panggil apa? Face lah. Muka kan? Face tu betul face Nabi, dia tak boleh buat. Tapi dia boleh buat macam face satu ulama mana-mana dengan cerah cahaya, kena lampu ke kenapa tak tahu, tapi berseri-seri. Dan dia boleh bagi tahu, hang tak kenal aku ke? Kita duduk dalam mimpi tu, kita tanya, tuan siapa dia? Aku Nabi hang. Dia boleh buat. Dia boleh buat. Kalau dia buat juga ubah muka Rasulullah, Tuhan akan panah laknat pada dia, dan dia akan hancur. Allah tak benar. Seburuk sekeji-keji manusia yang terlaknat memakai wajah makhluk yang mendapat rahmat, Allah tak benarkan. Jadi bahagian kedua ni, tengok ke nujum, nak ramal hidup kita. Maka Nabi kata itu syu'batan minas sihir, itu satu cabang daripada cabang sihir yang syaitan buat. Dan dia tak boleh begitu sahaja. Bila kita tengok bintang kita boleh baca lagu tu, tak boleh. Kalau kita tengok bintang, kita nak baca takat hujan, tak hujan, boleh. Itu berdasarkan ilmu falak saja. Tapi yang masuk sampai nasib ni, tak boleh. Sebab bintang tak pergi ke arah tu. Kalau ada bintang isyarat ke arah tu, bermakna kita telah termasuk satu daripada jalan sihir. Dan orang tak boleh pergi jalan tu, melainkan dia kena ada MOU dengan syaitan. Maka tak boleh ada hubungan dengan syaitan. Baik, hadis daripada Muawiyah bin Hakam. Dia kata, aku tanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru sahaja melewati masa jahiliah dan Allah Ta'ala telah mendatangkan agama Islam. Sebahagian dari kami ada yang masih suka mendatangi dukun-dukun dan tukang ramal. Dia masuk Islam, Muawiyah ni, lepas dia masuk Islam, dia mengucap semua. Dia ada minta beberapa nasihat pada Nabi dan Nabi bagi nasihat pada dia. Hadis tu panjang, hadis Islamnya Muawiyah, dia ada dialog, dia bercakap dengan Nabi. Sampai ayat-ayat Nabi tu Nabi bagi kat dia, dia masuk dalam hati dia. Dia tahu Rasulullah. Maka di antara benda dia mengadu kat Nabi, dia kata, ini hadithun ahdi bi jahiliyatin. Saya baru lagi dengan Islam. Masa jahiliah tu masih ada baki lagi. Wa qad jaa Allah Ta'ala bil Islam. Allah bawa saya Islam. Wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan. Saya ni kalau balik tempat saya Rasulullah, orang-orang tempat saya ni masih lagi jumpa bomo-bomo. Masih lagi jumpa bomo. Nabi kata dekat dia, Nabi kata, janganlah kamu mendatangi mereka. Fala ta'tihim. Hang jangan ikut dia pergi. Muawiyah kata, saya kata, di antara kami ada orang-orang yang percaya pada burung yang terbang. Hak tadilah. Bukan saja burung tu diterbangkan, dengan bacaan lah. Dia bukan boleh terbang lagu tu dengan bacaan. Diri dia tu telah dimuatkan dengan perjanjian dengan syaitan, baru mata dia boleh melihat. Dia sangka itu alam ghaib, tapi itu alam syaitan. Boleh tengok hati orang? Tak boleh, kawan. Tak boleh. Nabi pernah test satu orang. Dia kata dia boleh nampak semua benda sampai ke hati kan. Nabi nak test dia. Nabi panggil kat dia. Nabi kata, sekarang hang bagi tahu apa dalam hati aku. Masa dia nak baca apa ada dalam hati Nabi, Nabi lintahkan dalam hati Nabi asap. Dukhan kan. Dia tak boleh baca apa yang ada dalam hati Nabi. Dia kata dalam hati kau ada asap. Nabi gelak dia. Nabi kata, lain kali sudahlah, jangan buat kerja ni. Ibnu Siyad, lain kali jangan buat kerja ni dah. Nabi kata, jangan. Kerana hang tak boleh baca, aku telah menutup hati aku. Jangan. Artinya Nabi tak bagi percaya. Lepas tu lama ada bincang, orang yang dia pernah ada pengalaman lagu ni, boleh dia duduk melawak.
Dia pernah ada pengalaman dia tobat. Dia melawak dengan ilmu-ilmu lagu ni. Ada ulama membenarkan kalau dia melawak kadang-kadang belen-belen tu ada Pak Mek. Kan? Dulu tengah kita duduk mengaji lagu ni, rasa orang main tempih. Tempih. Tahulah siapa nak main. Lepas tu kadang-kadang belen-belen kan, dah tobat dah, jin pun kena tangkap dah, kuarantin semua, tak ada jin dah. Kadang-kadang dia punya belen, tangan tenat sendiri. Kita kata ada orang nak main, tak tahu orang main sungguh. Nabi kita melawak ke lain lah. Tak sudah melawak lagu ni dah. Sebab dia akan bagi pengaruh yang tak bagus. Dia kata ada di kalangan kami duk percaya lagi dengan burung. Maka Nabi kata itu adalah kepercayaan yang berada dalam dada mereka, maka biarkan mereka. Nabi kata zalika syai'un yajiduna fi sudurihim fala yasudduhum. Nabi kata memang manusia ni dia akan percaya. Kalau dia percaya dia sakit, dia akan percaya dia sakit. Pergi jumpa bomo tu cakap pula sesuai dengan dia rasa. Nabi kata jangan percaya, tu lintasan hati je. Jangan percaya dengan hadis nafsi ni, bicara hati dalam mana, jangan percaya. Jangan kata itu yang akan terjadi. Itu semua singgahan dalam hati, fala yasudduhum. Jangan benarkan itu. Muawiyah kata lagi, di antara kami ada orang yang suka coret-coret, menghitung-hitung. Nabi kata ada sebahagian daripada Nabi dulu suka mencoret-coret. Barang siapa yang coretannya cucuk, maka itu hanya kebetulan. Nabi kita tak ada betul benda ni. Nabi dulu sebelum syariat aku suka duk melawak dengan benda lagu ni. Tapi walaupun dia Nabi, dia buat benda tu, dia bukan hakikat takdir. Itu kebetulan dia. Sebab firasat dia lah. Ini bukan firasat. Tak, ini bukan firasat. Ini dahulu Allah bagi kepada orang-orang istimewa Nabi dulu sedikit pembukaan. Dia tahu. Tapi Allah tak benarkan itu dipakai sebagai takdir. Tak boleh. Maka Allah turun ke surah Jin. Allah kata dalam surah Jin, tidak tahu benda ghaib malaikat Rasul aku saja. Maka dulu para Rasul ni memang Allah bagi dia nampak. Kadang-kadang dia duduk melawak lah lagu tu, cerai-cerai. Maka apa Nabi kata, walaupun dia buat lagu tu, Nabi kata itu hanya kebetulan. Yang ada pada diri dia tu kebetulan. Hakikatnya Tuhan yang akan susun jadi macam mana. Maka jangan percaya ni semua. Bila Nabi kita mai, ini semua Nabi zaman Bani Israel. Bila datang Nabi kita, sudah tidak ada peristiwa ni. Nabi sendiri tak buat. Nabi kita tak mau benda ni. Dia akan dia akan buat pada diri kita, dia akan merosakkan kita punya hati. Baik, sahabat Wan, hadis yang terakhir dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari hasil penjualan anjing, hasil pelacuran dan hasil kedukunan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni riwayat daripada Bukhari dan Muslim. An-Nawawi tutup dengan hadis ni. Setelah dia bawa 5 hadis ataupun 6 hadis kepada kita di atas berkenaan dengan apakah hukum mendatangi bomo dan apakah ancaman yang ada di sana dan apakah yang ada pada kehidupan bomo itu sendiri, hubungan mereka dengan syaitan, pembohongan demi pembohongan, kedekatan mereka dengan syaitan bermakna kejauhan mereka dengan Tuhan, dan ramalan-ramalan yang ada dan apa akan terjadi. Amalan mereka tak akan diterima, solat tak akan diterima, akidah mereka bermasalah, tauhid mereka cedera, semua habis. Maka akhirnya Nabi nak menyentuh tentang ini. Tentang ini Nabi kata Abi Mas'ud Al-Badri, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, Nabi larang juga. Naha apa? An thaman al-kalbi. Saman kalbi, harga anjing. Nabi tak mau kita jual anjing ambil harga dia. Tak mau. Quran kata kita boleh bela anjing dalam kes memburu. Dalam kes tak dapat tidak jaga keselamatan. Kemudian ulama kita membahas, kalau anjing tu kita jumpa anjing liak, maka tak terlibatlah dengan jual beli. Anjing liak kita latih dia sebab kita ada keperluan. Rumah pencuri banyak, jangan buat masuk anjing tu dalam rumah. Letak dia pada kawasan yang sesuai, strategik. Kita nak memburu bagi dia jaga kandang, jaga sana, keperluan.
nak berjalan di tempat yang sunyi memerlukan satu pedoman. Kan mata anjing ni tajam, dia sebagai kita punya ni kan, boleh. Jadi kalau kita jumpa anjing hutan, anjing tepi jalan, kita asuh is okey lah. Tapi kalau kita tak ada anjing, kita nak pergi beli anjing yang terlatih ni, memang dah terlatih siap dah, maka hadis ni melarang kita jual beli, tak boleh ada transaksi. Ulama kita mereka buat ijtihad, kerana ada larangan membeli anjing ni, jual anjing. Ulama kita kata kalau ini kita pergi kata saya beli anjing ni dengan harga 300, itu bermakna jual beli. Yang bolehnya kepada ulama kata membeli manfaat dia. Kita tak beli anjing, kita tak beli ular, kita tak beli merak, kita tak beli bewak, kita beli manfaat yang ada pada dia. Seperti mana mazhab Syafi'i, kita tak boleh jual najis, tapi kita boleh jual manfaat najis, baja ke apa ke. Pada jual beli tai ayam tak sah pasal dia najis, tapi yang kita beli itu adalah manfaat yang ada dalam dia. Ada orang tangkap ular, ada pihak nak beli ular, saya jual ular ni 300, tak, saya jual manfaat dia, kulit dia. Ataupun mereka ada manfaat lain, mereka buat sarkas ke, kan mereka cari makan dengan dia ke, beli manfaat dia. Kucing pun sama, kita nak beli kucing tak boleh, pasal dia benda tak boleh jual beli. Tapi kita apa ada tak manfaat, pasal tu benda tu kena dipastikan ada tak ada manfaat. Kata Imam Abu Hanifah, semua benda ada manfaat kecuali babi je tak ada manfaat. Babi tak ada manfaat. Apa manfaat babi? Dah babi tak ada kulit. Abu Hanifah tidak apa, bagi endorsement babi ada kulit. Sebab kalau babi ada kulit, kulit babi boleh sama. Bukan kata saya, kata Imam Abu Hanifah. Betul, orang tanya dia, bolehkah sama kulit babi? Dia kata mana ada kulit. Habis yang tu apa katna? Zaman dulu ni kucing pun tak mau tikus dah kucing besar. Manfaat kucing ni kalau ada dia sebagai apa itu, panggil apa, dia bagi kita lega mata ke, terapi ke apa ke, kalau ada manfaat boleh, tak ada biarkan dia sebagai binatang begitu. Kalau nak ambil kucing yang mana yang melengkap main rumah kita, yang orang buang, nak pergi beli sambil muka pun tak nampak, kucing tu nak jalan pun dah macam kecil manis tinggi pakcik, nak angkat kaki pun tak boleh, pergi beli kucing aku tu. Jadi saya bukan nak isu tu, isunya ialah pindah kepada manfaat, angkat di atas manfaat, bukan di atas ain benda. Di atas ain benda ada larangan. Yang kedua, Nabi kata mahri al-baghi, mahril baghi, mahar kepada wanita jahat, bagi mahar kat dia, lepas tu tidur dengan dia. Salah, tak boleh. Orang putih kata apa? Prostitute. Tidak boleh. Betul saya benda tak elok saya tahu. Benda elok saya tak tahu. Saya khilaf dengan Ustaz Ali. Ustaz Ali kalau tanya, Ustaz Ali boleh apa yang elok. Dan akhirnya Nabi kata hulwan al-kahin. Hulwan, apa saja bayaran kepada kahin, apa saja kepada dukun ni, bomo ni, kadang-kadang dia tak minta duit, dia minta manis-manisan, dia minta apa, dia bagi susu, maka itu tak boleh, walaupun dia tak minta duit. Hulwan kan, dia tak minta duit pun, halawiyat ke, dia minta susu, dia minta itu. Kalau itu diberi dan itu menjadi transaksi kita dengan dia, kan seperti mana Abu Bakar kan dia jolok balik makanan tu, dia turun susu punya pasal, susu apa, susu yang menjadi bayaran kepada tukang sahaya dia. Dulu bomo masuk Islam, dia kata aku jumpa aku punya customer lama, dia tak bayar tu, dia bayar balik, dia pakai susu hulwan itu yang minum, dia jolok keluar balik. Lepas tu dia membacakan ayat wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya
Jangan, kita tak boleh berdiri depan Tuhan kalau benda haram masuk dalam badan. Maka Imam Nawawi tutup dengan ni untuk bagi tahu apa ikhwan, dalam hadis terakhir ini ada kedudukan apa? Kedudukan nilai jumpa bomo yang makan hasil dia tu, nilai dia setara dengan apa? Apa dua benda Nabi sebut depan? Ya, itulah nilai dia. Nilai dia. Jadi bomo kaya raya ni nilai dia. Kita jadi bomo kereta besar, pengikut kita ramai, tapi nilai kita nilai apa? Ya. Sama. Saya sebut jadi kasar pula kan, bomo main depan rumah saya pula. Tapi itulah nilai dia. Ditutup dengan suatu yang dahsyat. InsyaAllah lepas ni kita masuk bab yang lain pula. Bab dalam hidup ni ada sial ke tak ada sial? Bukan sial, sial. An-nahyu anil, ditegah kita daripada percaya sial. Sial percaya ke orang ni. Ada tak? Boleh tak kita ucap kalimah-kalimah macam tu? Wallahu ta'ala a'lam. Saya telah mengambil masa agak lebih sikit. Ustaz Ali, saya minta maaf tak? Saya betul-betul nak punctual time. Jaga. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu. Firasat. Kita tak masuk bab ramalan, firasat. Firasat kita berdasarkan pengalaman. Jangan kita kaitkan dia dengan takdir. Kalau takdir akan masuk bab ni. Kita kena kait dengan pengalaman. Pengalaman kita supaya dia masuk bab firasat. Pengalaman aku, kalau aku pergi juga tempat ni dengan suasana macam ni, akan jadi begini. Itu namanya firasat. Gerak hati. Namun nak kena tahu jugalah, kalau kita banyak arah gerak hati kepada yang nak jadi tak elok, dia jadi fujur. Firasat tu keji, sebab dia akan mendatangkan gelisah hati. Bomo firasat ni kalau tak jaga, dia akan menyebab gelisah hati, tak tenang hati, maka dapat dosa. Maka lebih baik daripada awal bagi firasat yang baik. Kalau orang kata saya tak sedar hati, kata gangguan syaitan ni. Syaitan memang suka kacau kita. Bagi firasat yang baik. Begitu. Wallahu a'lam. Pegang mic untuk bilai ya Allah. Sorok sampai ke aras. Semua makhluk jadi saksi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah